Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada kita bersama insya-Allah. Malam ini kita sambung lagi siri perkenalan kita dengan tokoh-tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terulung yang kita sebut sebagai generasi Al-Quran, generasi yang diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, membawa obor-obor perjuangannya. Dan malam ni insya-Allah kita akan sebut tentang seorang tokoh yang tidak asing, yang kita kenal namanya dan mungkin kita ketahui serba sikit tentang sejarah hidupnya, iaitulah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bilal yang cukup terkenal sebagai muazzinur Rasul sallallahu alaihi wasallam, muazzin yang pertama. Muazzin ni maknanya tukang azan. Kita berikan gelaran Bilal kepada tukang azan kerana mengambil sempena nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebelum kita nak masuk kisah kepada Bilal ni, saya mulakan dengan nak memperkenalkan siapakah tukang azan Nabi. Muazzin ni adakah seorang saja ataupun ada beberapa orang, orang yang dipertanggungjawabkan sebagai muazzinur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Ibnu Khuzaimah fi sahihi wal Baihaqi fi sunan wa Ibnu Sa'ad fi tabaqat an Aisyah qalat kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathatu muazzinin, Bilal wa Abu Mahdhurah wa Amr bin Ummi Maktum. Wa qala al-Baihaqi innahu khabarun sahih. Menurut riwayat dari Ibnu Khuzaimah, juga direkodkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya dan disebut dalam Ibnu Sa'ad dalam kitab tabaqatnya, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu muazzinin, 3 tukang azan, 3 orang muazzin yang mereka bertindak sebagai tukang azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya Bilal, yang akan kita sebut tentang kisah dia nanti. Kemudian sebut Aisyah lagi Abu Mahdhurah. Yang kedua Abu Mahdhurah ataupun namanya Samurah. Dan yang ketiga Amr bin Ummi Maktum ataupun nama satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Ini 3 orang tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala menurut satu lagi riwayat dari Imam Al-Hakim, ditambah ada seorang lagi tukang azan Nabi, yang keempat, nama dia Sa'ad Al-Quras radhiyallahu anhu, menjadikan keseluruhan tukang-tukang azan ataupun muazzin kepada Nabi yang hidup pada zaman Nabi 4 orang menurut beberapa riwayat. Dan benda ini disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, juga disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, dan disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kesimpulannya, setelah dibawa riwayat-riwayat ini, kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, annal muazzin ar-ratib huwa Bilal. Muazzin yang ditugaskan sebagai tukang azan rasmi
pada setiap waktu dia azan di Madinah adalah Bilal bin Rabah. Itu tukang azan rasmi Nabi. Sementara Abdullah bin Ummi Maktum adalah tukang azan yang disuruh oleh Nabi untuk mengelaungkan azan pada waktu fajar. Abdullah bin Ummi Maktum, insya-Allah nanti kita sampai kisah dia. Seorang sahabat yang buta, penglihatannya tak nampak, tapi diberikan tanggungjawab untuk laungkan azan. Laungkan azan pada waktu subuh. Tuan-tuan boleh bayang, waktu subuh. Dan dia tak pernah tersilap pun laung waktu. Sedangkan mata dia tak nampak. Kita celik boleh tengok jam, kadang-kadang tersilap. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada para sahabat Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Hajar, Sa'ad Al-Quras itu adalah tukang azan Nabi di Quba. Nabi lantik dia jadi tukang azan khusus untuk orang-orang yang ada di Quba, namanya Sa'ad Al-Quras. Sementara yang keempat, Abu Mahzurah, itu tukang azan Nabi di Mekah. Tukang azan selepas Fathu Mekah. Mekah jadi negara yang bernaung di bawah Madinah, orang Islam semua. Maka Nabi lantik Abu Mahzurah untuk menjadi tukang azan. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Maknanya muazzin kepada Nabi ini ada 4 orang. Bilal, yang pertama Bilal, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian Abu Mahzurah, dan juga Sa'ad Al-Quras. Kisah yang kita nak cerita pada malam ini berkaitan dengan Bilal bin Rabah Al-Habashi. Tidak ada sumber rujukan yang pasti menceritakan mengenai keturunan asal Bilal, tetapi kebanyakan melaporkan bahawa ayah dan mak dia yang bernama Rabah, ayah dia nama Rabah dan mak dia nama Hamamah, mereka berasal dari Habsyah. Ini menurut sumber-sumber yang ada, tapi secara pasti tidak dinyatakan tepatnya Bilal dilahirkan di Habsyah ataupun di Mekah. Kebanyakan riwayat menyatakan Bilal dilahirkan di Mekah. Cuma mak pak dia berasal dari Habsyah. Mak pak dia ni berasal dari Habsyah, dan mereka adalah hamba sahaya yang kemudiannya datang duduk di Mekah, bekerja ataupun jadi hamba kepada Bani Jumah, satu suku kaum besar yang ada di kota Mekah. Dan kemudiannya lahirlah Bilal di sana. Ada juga yang kata Bilal asal keturunan orang Arab ataupun dari Tihamah, tapi oleh kerana dia dilahirkan dengan kulit yang gelap, maka orang gelar dia Al-Habashi. Cuma yang masyhur dia adalah orang Habsyah, keturunannya berasal dari Habsyah. Bilal dilahirkan beberapa tahun selepas tahun gajah. Beberapa tahun selepas tahun gajah, maknanya dari sudut usia dia adalah lebih muda sedikit dari Nabi SAW. Dari sudut perwatakan, Bilal seorang yang tinggi. Mungkin kadang-kadang kita dapat gambaran yang tersilap, tapi dalam kitab-kitab biografi sahabat disebut Bilal adalah rajulun tawil. Dia punya ketinggian tu lebih dari orang lain. Maknanya kalau duduk dalam kalangan ramai-ramai, orang kencam kata itu Bilal, kerana saiznya yang begitu tinggi. Dan nahif, dia seorang yang berbadan kurus tetapi bersaiz tinggi, dan kulitnya gelap, rambutnya lebat, dan berjanggut nipis. Imam Az-Zahabi menambah, kata Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, Bilal mempunyai mata yang tajam. Kita boleh bayang gambaran dalam kitab-kitab biografi ini, dia detailkan supaya kita dapat gambaran. Dan tujuannya, yang kita duk baca kisah-kisah sahabat ni, selalu kita ulang sebut, tujuan untuk kita baca kisah-kisah sahabat, pertama kita nak tanamkan rasa kasih kepada generasi sahabat, seperti yang disebut oleh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, hubbus sahabati kullihim li mazhabun, mencintai sahabat itu keseluruhannya adalah pegangan aku. Jadi kita baca kisah sahabat nak cinta, tapi bukan nak sayang dan cinta saja, kerana sayang dan cinta tanpa ikut itu kosong, tak ada apa-apa nilai. Sebab itu kita baca dia kenalan dari sudut fizikalnya, dari sudut tindakan, dari sudut tingkah laku. Tujuannya nak iqtida, kalau boleh nak ikut dia.
walaupun tak 100% kehidupan kita seperti mana para sahabat, tapi ruang-ruang yang boleh kita contohi, kita cuba contohi. Beliau dikenali dengan panggilan Abu Abdillah. Orang panggil dia dengan panggilan Abu Abdillah. Nama Bilal ni bermaksud air ataupun benda yang boleh membasahkan tekak. Dan maksud kepada perkataan itu ialah orang yang bermanfaat, yang memberikan kebaikan juga kepada orang lain. Itu Bilal. Kalau dari sudut perkataan Bilal makna apa? Satu perkataan dia makna air ataupun minuman yang boleh membasahkan tekak. Itu maknanya. Tapi huraian kepada maksud itu, kenapa orang namakan Bilal? Kerana dengan membasahkan tekak, kerana dia ni ada benda-benda yang bermanfaat yang boleh berikan kebaikan juga kepada orang lain, macam air. Itu sebab tu orang Arab mereka buh nama sebahagiannya lah. Pada zaman dulu ni sebahagian mereka buh nama dan bersangka baik dengan nama tu. Nama yang perkataan ringkas, tapi nama tu membawa maksud dengan satu pengharapan baik. Dan Nabi sendiri pun apabila berlaku peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah, bila Nabi dihalang daripada masuk ke Mekah, buat beberapa siri rundingan, dan kesemua rundingan itu menemui kegagalan, sehinggalah akhirnya pada peringkat paling akhir orang Quraisy hantar untuk berjumpa dengan Nabi wakil mereka yang diketuai oleh Suhail ibn Amr. Suhail maknanya mudah. Suhail ni, perkataan Suhail daripada Sahlun makna mudah. Bila Nabi nampak Suhail datang, Nabi kata moga-moga urusan kita dipermudahkan. Maknanya Nabi dia panggil tafaul, bersangka baik dengan nama-nama orang ni. Nama-nama. Sebab tu kita disunnahkan untuk menamakan dengan nama-nama yang kalaupun dia bahasa apa pun tak apa, nama ni tak ada masalah, boleh bahasa apa pun, tapi dia nama yang membawa maksud dan juga tujuan-tujuan yang baik. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, manakala perkataan Rabah, ayah dia nama Rabah, ayah Bilal dia nama Rabah, bermaksud keuntungan. Rabah maksud untung. Menega ke apakah dia ada Rabah. Rabah tu maksud keuntungan. Bilal kali pertama dia mendengar maklumat mengenai Islam ni adalah daripada perbualan tuan dia. Dia ni hamba, ada tuan. Tuan dia nama Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf salah seorang daripada elit Quraisy, salah seorang daripada bangsawan dan tokoh Quraisy. Jadi satu hari Umayyah bin Khalaf bersembang dengan rakan-rakan dia, dengan tetamu-tetamunya. Dan dalam percakapan serta perbualan mereka itu adalah isu-isu yang dibangkitkan, dan muncullah nama Muhammad. Muncullah nama Muhammad dan muncullah dakwaan katanya Muhammad ni duk bawa ajaran, Muhammad ni duk memang mengaku kata jadi Nabi, Muhammad ni kita kena jaga-jaga dengan dia. Dia ni nampak macam ada pelik-pelik tanda-tanda ni. Dan itulah kali pertama Bilal bin Rabah ini mendengar perbualan tentang yang kata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia dengar, hati dia terdetik untuk mengetahui lebih dalam. Betulkah apa yang mereka bangkitkan tu, apa yang mereka risaukan? Walaupun waktu tu dakwah Nabi belum lagi terbuka, memang sembunyi sungguh. Orang Quraisy pun cuma mensyaki saja, tetapi mereka tak buat satu keputusan drastik lagi untuk menghalang dakwah Nabi. Menjadikan Bilal sentiasa teringin, kalau boleh dia nak tahu selanjutnya. Cuma dia hamba, pergerakannya terhad. Dia bukan boleh ikut dan dia hamba. Hamba ni bukan pekerja. Hamba ni khadam. Hamba ni maknanya apa? Dia buat kerja dalam kawalan tuan dia dan dia tak dibayar upah. Tu hamba. Dia memang dikawal ketat kehidupan dia, sehingga kan dia dianggap sebagai barang dagangan. Tak boleh buat ikut suka. Boleh dijual, boleh dibuang macam tu saja. Itu hamba yang kedudukan pada zaman tu dianggap darjat yang paling rendah. Pertama kali Bilal bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar adalah di kawasan milik Abdullah ibn Jud'an At-Taimi. Dan kedua-dua kawasan ini, di tempat yang mereka berjumpa ni,
Bilal dia duk bawa kambing duk pi kambing tuan dia lah, duk pi di tempat-tempat terbuka ni, dan waktu tu dia bertemu dengan Nabi, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila bertemu, Nabi SAW bertanya kepada Bilal, ada tak susu untuk Nabi minta nak beli dan sebagainya. Bilal jawab, dia hanya punya seekor kambing dan susunya beliau minum. Maknanya kambing yang dia ada yang keluar susu ni habuan dia aja. Kalau dia bagi, maknanya dia tak minum lah hari tu, maknanya dia tak ada habuan dia. Tapi Bilal memberi Nabi dan Abu Bakar sedikit daripada susu tu, maknanya susu yang ada tu dia bagi sikit lah untuk mereka minum. Dan berlakulah perbualan di antara Bilal dan juga Nabi SAW. Bilal tak kenal, sebab Bilal ni hamba, walaupun hidup di Mekah, tahu kata Muhammad tu siapa-siapa, tapi tak kenal rapat lah. Sebab Nabi bukan seorang tokoh yang terkenal pada waktu sebelum jadi Nabi. Cuma orang-orang kebiasaan kenal Nabi ni anak sekian-sekian, cucu kepada sekian-sekian. Sementara orang-orang yang bawahan macam Bilal tak kenal lah, tak ambil tahu pun. Maka Nabi memperkenalkan tentang diri dia, dan di situlah Nabi sebut tentang pengutusan, iaitulah Nabi dilantik sebagai utusan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal dengar dan esok dia jumpa pula. Besok dia jumpa dengan Nabi SAW di tempat yang sama. Beberapa hari selepas itu dia jumpa lagi, dan Nabi ceritakan kepada tentang Islam. Sebab waktu tu sembunyi sungguh, sembunyi sungguh. Nabi tak akan cerita Islam secara terbuka, melainkan kepada orang-orang yang diyakini secara pasti bila sampaikan Islam dia akan masuk Islam. Dan salah seorang yang dapat maklumat tu mengambil masa hanya 2-3 hari, itulah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang kemudiannya dia mengaku dan mengiktiraf kalimah syahadah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah bagaimana dia boleh masuk Islam, yang kadang-kadang macam kita selalu sebut, para sahabat bila masuk Islam ada orang yang begitu mudah, yang tak disangka-sangka. Bilal tak ada apa pun dari sudut dunia ni, Bilal tak ada apa, pangkat ke, gelaran ke, harta benda, dia hamba yang dipandang begitu hina. Tapi kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dia cuma dengar tentang pengakuan Rasulullah hanya beberapa kali, terus dia buat keputusan untuk mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Bilal masuk Islam, dia sebelum tu sambar, dia hidup ni rasa macam tak ada nilai lah. Nak jumpa dengan orang, nak angkat muka pun rasa segan, rasa macam tak ada harga diri. Tapi bila dia masuk Islam, Islam secara automatik mengangkat martabat diri dia, untuk dia sedar bahawa semua manusia ni sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membezakan adalah ketakwaan pada Allah. Automatik bila dia masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengakui diri dia sebagai hamba, maka dia ada satu perasaan baru dalam diri dia, iaitulah manusia ni semuanya adalah hamba, tidak ada siapa yang lebih daripada yang lain, melainkan darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia masuk Islam, tak sampai seminggu, berita tentang keislamannya itu bocor dan diketahui oleh Abu Jahal. Tuan boleh bayang, yang tahu kata dia masuk Islam ni Abu Jahal. Abu Jahal ni kawan rapat kepada Umayyah bin Khalaf, iaitulah tuan kepada Bilal. Bila Abu Jahal dapat tahu, dia sudah pi report kepada Umayyah bin Khalaf. Dia report walaupun dia tak tahu secara pasti lagi, cuma dia duk syak, duk agak-agak, dia pergi cerita siap dah. Sebab saya selalu sebut, Abu Jahal ni satu sikap dia apa, dia tak suka untuk dia masuk Islam, dan dia tak suka kalau orang lain masuk Islam. Itu perangai Abu Jahal. Dia bukan takat tak mau dengan Islam, dia tak akan suka kalau dengar orang tu masuk Islam, orang tu masuk Islam, dia akan halang. Bila dengar kata Bilal masuk Islam, maka dia terus pergi report dengan tuan dia, Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bila dapat berita ni,
ambil tindakan drastiknya apa? Halang Bilal daripada keluar buat kerja dalam kawasannya. Jangan duk pergi dah tempat lain-lain. Oh, rupanya aku lepas hampir sana hampir sini, hampir cari Muhammad. Maka dia halang. Dia buat tindakan pertama dia, halang daripada kerja jauh daripada tempat yang dibenarkan. Maka Bilal disebut dalam sejarah adalah di kalangan orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal memeluk Islam. Dan dia juga dihitung sebagai salah seorang dari 7 para sahabat yang berani mempamerkan simbol keislaman mereka. Sahabat-sahabat ni bukan kata takut sebagai tak, cuma Nabi tak bagi untuk mereka tonjolkan. Tapi ada juga sahabat yang dia pilihan sendiri, mereka yang pilih untuk tonjolkan keislaman. Antaranya Bilal, antaranya Ammar ibn Yasir, Yasir ayahnya, Sumayyah mak dia, Khabbab ibn Arad, Miqdad ibn Aswad. Ini sebahagian dari sahabat-sahabat yang berani. Mereka pilih sendiri. Nabi tak bagi. Nabi maknanya bukan tak bagi itu dalam arti kata tak boleh, tapi disarankan untuk menyembunyikan agar mereka tak terdedah kepada tindakan daripada orang-orang Quraisy. Tapi mereka pilih untuk teruja dengan Islam ni, mereka sendiri yang mendedahkan keislaman mereka kepada khalayak. Bahkan Bilal bila dia masuk Islam, dia dekati patung, kan berhala banyak waktu tu di keliling Kaabah. Bila dia lintas di berhala-berhala keliling Kaabah ni, dia ludah berhala sambil dia kata, orang yang menyembah kamu akan kecewa dan rugi. Berani dah. Buat dalam keadaan walaupun mungkin dia sembunyi-sembunyi, tapi benda tu terbuka. Benda tu kadang-kadang orang nampak. Dia ludah berhala dan dia kata, orang-orang yang duk sembah hang ni semua akan rugi, semua akan binasa. Dan bermula daripada saat itulah maka Bilal pun mula didera, deraan dari sudut fizikal, deraan dari sudut penderaan mental, fizikal semualah. Dan dia dipanggil dengan panggilan yang cukup menggambarkan penghinaan. Bilal digelar dengan panggilan Ibnu Sauda, anak orang hitam. Panggilan tu nak merendah lah. Sebelum tu orang panggil dia Bilal, Abu Abdillah, Abu Abdillah. Tapi bila tahu kata dapat masuk Islam ni, nak perina dia, nak hina dia, nak rendahkan dia, panggil dengan gelaran Ibnu Sauda. Sebab itulah bila ada seorang sahabat, saya terlupa nama, masuk Islam, kemudian berlaku satu pertelingkahan sikit dengan Bilal ni, panggil kepada Bilal Ibnu Sauda. Nabi tegur, Nabi kata, dalam diri kamu ada perangai jahiliah. Perangai jahiliah ni duk panggil orang dengan nak menggelak dengan benda-benda yang tak elok, orang tak suka, nak merendah, nak menghina orang. Ini perangai jahiliah. Nabi tegur perbuatan sahabat tadi. Jadi Ibnu Sauda, anak orang hitam, dia panggil ini dengan panggilan menghina, maksud menghina. Diceritakan juga selepas mendapat tahu tentang pengislaman Bilal, maka Umayyah bin Khalaf sangat yakin dia dapat membawa Bilal kembali kepada agama asalnya. Bila orang beritahu kat dia, dia kata tak apa, tunggu Ustaz. Sehingga keluar satu ungkapan, dia kata matahari tak akan terbenam hari ini melainkan budak ni akan tinggalkan agama dia, patah balik kepada ajaran kita. Tu yakin tu. Dia kata tak apa, serah kat aku, matahari tak akan terbenam petang ni, makna tak akan malam lagi, dia ni akan patah balik lah, tunggu sikit. Tapi yang kata Bilal, yang ni cerita cukup masyhur, tentang keyakinan dan akidah yang ada pada Bilal ni cukup hebat, cukup hebat, yang tak ada pada, bukan kata tak ada pada kita ya, bahkan tak ada juga pada sahabat-sahabat lain. Bilal punya satu keyakinan dan pegangan akidah yang begitu kukuh, walaupun dia diharuskan dalam keadaan-keadaan yang macam tu. Kita baca dalam pertemuan lepas, dua pertemuan lepas, cerita tentang Ammar ibn Yasir, bila dipaksa untuk mengucapkan dan menuturkan kalimah kufur dalam keadaan ancaman nyawa. Boleh tak? Boleh. Al-Quran benarkan, Nabi izinkan. Tapi Bilal tak pilih yang tu. Dia tetap mempertahankan pegangan akidah dia. Hebat Bilal bin Rabah ni. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal, antara kaedah penyiksaan yang dikenalkan kepada dia ialah dijemuk di tengah padang pasir. Di tengah pasir, di tengah panah yang begitu terik, dibuka pakaiannya,
ditambat di kenderaan kuda dan akhirnya ditarik, diseret, lalu dipaksa dia untuk meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuat siksaan ni kira habis. Begitu keras dan begitu tak tahu nak gambarkan macam mana. Tapi apa perkataan yang diungkap oleh Bilal ketika disuruh, ditekan tinggalkan ajaran agama Muhammad? Kata Bilal, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Satu ungkapan yang Allah Ta'ala rakamkan dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Perkataan ahad itu dia lebih daripada perkataan wahid. Wahid makna satu, ahad makna nak terjemah satu pun boleh, tapi ahad itu kalimah dia lebih maksud dia daripada wahid. Sebab itu Quran gunakan perkataan, katakan Allah itu ahad, Allah itu esa. Allah itu esa. Dan Bilal memahami perkataan tu, dia ungkapkan ahad, mana Allah lah maha berkuasa, Allah lah maha Allah lah segala-galanya. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Satu perkataan yang Al-Quran rakamkan, Bilal sebut dan Bilal percaya. Bahkan perkataan Bilal sebut tu lebih awal daripada turunnya surah Al-Ikhlas. Lebih awal daripada turunnya surah Al-Ikhlas. Sebab tu bila kita baca surah Al-Ikhlas, perhalusi perkataan ni, walaupun ahad, ahad, satu perkataan ringkas 3 huruf, tapi dia merangkumi satu makna keyakinan dan akidah, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah segala-galanya, Allah maha besar, Allah maha hebat, Allah maha agung, Allah segala-galanya, dengan kalimah ahad. Maka Bilal menterjemahkan kalimah ni. Bila disiksa, ditekan, dia apa? Dia hanya ulang ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Begitu hebat keyakinan yang ada pada diri Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu benda ni. Dapat tahu, tapi tak dia nak buat apa lah. Orang Islam pada waktu itu hanya beberapa kerat. Dan Nabi pernah sebut kepada Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku ada duit, aku ada bahagian, makna aku ada bahagian tertentu, aku akan pergi beli untuk tebus Bilal ni. Abu Bakar bila dengar macam tu, dia terus untuk berjumpa dengan Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal. Lalu dia tengok Umayyah bin Khalaf, kata, nak beli ke budak ni? Nak beli ke? Abu Bakar kata, ya nak beli. Umayyah bin Khalaf kata, dia tak ada nilai dah. Sebab dia dah dera dia apa, dia tak ada dah. Kalau hang beli pun boleh buat tim buruk ya. Tak boleh buat kerja apa dah. Berapa hang nak bayar? Kata Abu Bakar, kalau hang nak letak beratus uqiyah, maknanya beribu ringgit pun aku boleh bayar. Yang penting dia dimerdekakan. Dan akhirnya selepas daripada rundingan, maka Abu Bakar membeli daripada Umayyah bin Khalaf dengan nilai sebanyak 40 uqiyah. 40 uqiyah ni lebih kurang nilai dia, uqiyah ni timbangan perak yang diguna 40 gram lah, lebih kurang macam tu. Ataupun satu uqiyah menyamai 40 dirham. Jadi 40 kali 40 lah, itu nilai. Sebahagian kata macam tu, sebahagian riwayat sebut nilainya lebih rendah, 7 atau 5 uqiyah saja. Waktu berlaku rundingan, Umayyah bin Khalaf kata apa? Demi Al-Lata dan Al-Uzza. Ini orang-orang Quraisy jahiliyah ni, mereka bersumpah macam tu lah. Mereka kata, demi Tuhan kami, jika kamu hanya mampu membeli dia dengan 25 dinar sekalipun, aku akan menjualnya. Manakala hang beli bayar murah pun aku jual, tak guna dah dia ni. Abu Bakar jawab, Abu Bakar kata, bahkan jika hang nak dengan 100 dinar, aku tetap akan beli. Jangan tak harga rendah, tak harga tinggi mana aku beli. Sebab yang aku nak ada dia ni dibebaskan dan dimerdekakan. Sebab tu dalam suratul Syams, suratul Lail, Allah Ta'ala turunkan ayat yang menceritakan tentang perangai Umayyah bin Khalaf dan juga Abu Bakar. Dalam suratul Lail, macam mana ayat tu? Fa amma, bila nak baca dia lupa, bila sebelum tu dia ingat. Dalam suratul Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang menceritakan tentang dua peribadi ini. Seorang Umayyah bin Khalaf, iaitulah tuan kepada Bilal. Seorang lagi adalah Abu Bakar, orang yang merdekakan, orang yang memerdekakan Bilal. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla. Ayat tu dia berbentuk ancaman kepada orang-orang yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, membuat segala kerosakan. Kata ulama tafsir, ayat tu tuju kepada Umayyah bin Khalaf. Sambung, wasayujannabuhal atqa. Yang pertama ayat tu tuju al-ashqa, orang jahat. Orang jahat yang dimaksudkan siapa? Umayyah bin Khalaf. Lawan kepada orang jahat, al-atqa, orang yang bertakwa, orang baik. Yang dimaksudkan dalam ayat ni siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu kata Sayyidina Umar, Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar tu ketua kita dan dia memerdekakan ketua kita, iaitulah Bilal. Ataupun sayyid ni makna orang mulia lah. Abu Bakar ni orang mulia dan dia memerdekakan orang mulia. Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Ini kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi Abu Bakar dia merdekakan Bilal dengan nilai yang agak tinggi, dan Bilal sejak dari hari itu menjadilah orang yang merdeka dan dibuang label daripada dia sebagai hamba. Dan Islam dia tak ada beza langsung di antara hamba ataupun merdeka dan sebagainya. Islam meletakkan manusia ni sama taraf. Yang membezakan manusia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal melalui hari-hari yang panjang di Mekah dalam keadaan tertekan, dan kemudiannya bila dia merdeka, bila dia bersama dengan Nabi, dia tak terlepas daripada diancam. Sebab dia tak ada keluarga yang boleh pertahankan dia. Dia tak ada kabilah. Abu Bakar, orang-orang lain yang ada kabilah. Maknanya mereka ni semangat kekeluargaan tu agak kuat walaupun berbeza agama. Tapi Bilal, dia tak ada. Dia tak ada tempat bergantung. Pak menakan, mak menakan, tak ada. Dia pun ni hamba. Jadi orang-orang Quraisy mengambil peluang untuk tekan mereka ni lah. Bilal, Suhaib, Ammar, ini orang-orang yang tak ada tempat bergantung, berbanding dengan sahabat-sahabat lain yang ada tempat bergantung. Kacau juga, tapi tak seteruk yang dihadapi oleh sahabat-sahabat seumpama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Selepas daripada perjanjian Aqabah, maknanya 13 tahun lebih kurang Nabi duduk di Mekah, Nabi buat perjanjian Aqabah dengan para sahabat di Madinah. Orang-orang Islam Madinah balik. Waktu itulah Nabi izinkan sahabat untuk berhijrah sikit-sikit. Mulalah keluar sikit-sikit para sahabat, termasuklah Bilal bin Rabah. Bila sampai di Quba, Bilal dia duduk di Quba. Dia duduk dekat dengan rumah Sa'ad bin Khaisamah radhiyallahu an. Dan bila Nabi SAW sampai, Nabi persaudarakan Bilal ini dengan Abu Ruwaihah bin Abdul Rahman Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bila Nabi sampai dalam peristiwa hijrah, duduk Quba. Lepas duduk Quba 4 hari, Nabi pindah. Nabi meneruskan perjalanan sampai Madinah. Nabi menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Selepas Nabi duduk di rumah Abu Ayyub, Nabi bina masjid. Ini cerita masyhur. Buat masjid. Masjid ambil masa sikit lah buat, dengan gotong royong, dengan apa semua. Selepas daripada tu, masjid dari satu masa ke satu masa diperbesarkan. Dan tidak ada halangan untuk menunaikan salat jamaah berbanding dengan apa yang dilalui oleh para sahabat ketika di Mekah. Di Mekah tak boleh. Nak solat jamaah tak boleh, nak solat Jumaat tak boleh, nak solat apa pun tak boleh. Solat sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Tapi bila sampai di Madinah, benda tu tak ada dah, halangan tak ada. Maka sembahyang jamaah. Masalah satu, macam mana kita nak panggil orang main sembahyang? Ini dibincangkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Nak beritahu kata masuk waktu solat ni macam mana? Ya, waktu solat tahulah. Daripada Jibril main cerita kat Nabi, waktu salat zuhur sekian-sekian, habis sampai sekian-sekian, salat asar start mula bila, habis bila. Itu diceritakan oleh Jibril kepada Nabi ketika diturunkan perintah salat.
Cuma nak beritahu ke orang, nak panggil, mai sembahyang ni, masuk waktu dah ni. Macam mana kaedah? Sebab di Mekah tak ada. Di Mekah tak ada lagi. Maka sahabat-sahabat berdiskusi, Nabi berbincang, bagilah macam-macam cadangan. Ada yang kata kita gunakan loceng. Nabi tolak kerana loceng ini menyamai agama lain. Ada yang mencadang kita gunakan seruling. Oh, lagi sakan, nampak macam upgrade sikit, tapi Nabi tolak. Ada yang mencadangkan untuk digunakan kibaran bendera. Tolak sebab ialah bukan orang nampak semua. Walaupun mungkin dia naik tempat tinggi, tapi contoh waktu zuhur orang duduk di rumah, orang duduk tengah tidur apa semua, macam mana dia nak tahu kata masa waktu? Maka dia tolak. Macam-macam cadangan diberi, semua tolak. Sampailah satu hari di tengah-tengah kebuntuan untuk memikirkan bagaimanakah kaedah nak panggil orang untuk salat ni. Nak bagi tahu kata sekarang masuk waktu zuhur, sekarang masuk waktu asar, sekarang masuk waktu maghrib, nak bagi tahu tu macam mana? Adakah sekadar dengan cerita, oi masuk waktu dah? Tak jumpa kaedah. Akhirnya datang seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan mimpinya. Dia tidur, dia mimpi. Dalam mimpi dia bertemu dengan seorang lelaki yang datang kepada dia mengajar cara-cara untuk menyeru orang untuk menunaikan salat. Dia pun sebutlah, kawan tu mai ajak dia, lelaki tu mai ajak dia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis. Abdullah ibn Zaid ni sahabat, tuan-tuan ingat nama dia, yang riwayatkan ataupun yang datang jumpa Nabi, cerita dalam mimpi dia didatangi oleh seorang hamba Allah mengajarkan kepada dia tentang azan, tentang kalimah untuk yang kemudiannya dikenali dengan azan lah. Waktu tu dia cerita saja, kawan ni mai ajak kalimah-kalimah ni, kemudian ini dikenali dengan azan. Bila Nabi dapat maklumat ataupun apa yang diceritakan oleh Abdullah ibn Zaid, Nabi terus bagi tahu kepada Abdullah ibn Zaid, arahkan, pergi jumpa dengan Bilal dan ajarkan dia kalimah ni dan suruh dia laungkan untuk panggil orang salat. Nabi tak suruh Abdullah ibn Zaid, Nabi suruh Bilal. Ada sebab dia. Sebab tu kadang-kadang kita pernah jumpa cerita-cerita yang kononnya lah, ada yang kata Bilal ni sebenarnya suara dia tak sedap. Diorang kata suara dia tak lunak, suara dia tak merdu, tapi suara dia kuat. Sebab tu Nabi pilih dah. Ada orang cerita macam tu, tapi cerita tu tertolak ataupun cerita tu tak kukuh sandarannya, kerana berpandukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila Nabi suruh Abdullah ibn Zaid pergi bagi tahu kepada Bilal, Nabi sebut di hujung tu, fa innahu anda wa amaddu sautan minka. Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Zaid yang cerita mimpi tadi, kamu pergi ajak Bilal dan suruh dia laungkan kalimah ini, fa innahu anda wa amaddu sautan minka, kerana suara Bilal itu dia lebih anda. Dalam bahasa Arab kata anda, menurut syarah daripada Syekh Mubarak Furi, anda maknanya suara yang lunak. Anda, Nabi kata anda, fa innahu anda, kerana suara Bilal itu lebih lunak, wa amaddu sautan minka, dan nafasnya lebih panjang daripada kamu. Maknanya apa? Bila suara sedap tak? Suara sedap lah. Perkataan anda itu dengan maksud merdu dan lunak, yang menolak dan menafikan kononnya Bilal suara tak sedap. Nabi pilih dia sebab suara dia kuat je? Tak. Suara Nabi pilih ni kena pada orang dia. Sebab tu Nabi beri tanggungjawab ini kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, maka Bilal pun dia bila dapat benda ni dan diperintahkan oleh Nabi, dia pun melaungkan azan. Melaungkanlah kalimah azan ni, Allahu Akbar, dengan suara yang lunak lah. Kita suara tak sedap, kalau azan pun tak apa nak ni. Bilal suara dia nyaring, suara dia nyaring, merdu, lunak. Maknanya orang dengar tu orang tertarik lah untuk pergi. Itu maksud lunak, orang tertarik. Bila sahabat dengar kalimah-kalimah yang dilaungkan ni, sahabat tak pernah dengar ni, ini kali pertama. Umar bin Al-Khattab terus jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar jumpa dengan Nabi, Umar kata, inilah
bait ataupun lafaz-lafaz yang aku bermimpi semalam. Maknanya apa? Sama mimpi Umar dengan mimpi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian macam saya sebut di awal tadi, tukang azan yang pertama yang rasminya adalah Bilal bin Rabah. Kemudiannya barulah diberikan tanggungjawab pula kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk melaungkan azan pada waktu subuh. Kan waktu subuh azan 2 kali, salah satunya azan untuk menggerakkan orang, mengejutkan orang yang tidur, dan satu lagi azan masa waktu. Salah satu dari 2 itu dilaungkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu wa ardah. Tahun kedua hijrah berlakulah perang Badar, dan Bilal salah seorang yang keluar dalam perang ni dengan, bila dah kan perang Badar dia puncak asal bukan perang, tapi sampai tengah jalan tak ada pilihan melainkan kena perang. Maka bila nak kena perang, Bilal ni duk fikir satu je, dia teringat balik detik ketika dia pernah disiksa di Mekah dulu, dan kalimah yang dia laungkan, ahadun ahad. Hari ini dia akan bertembung dengan orang yang pernah menyiksa dia. Siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Hari ini hari dia akan bertembung dengan tuan dia dulu, bekas tuan dia, bekas majikan dia, iaitulah Umayyah bin Khalaf. Dulu dia pedut sekali. Dulu seorang ketua, seorang tuan merdeka, seorang pekerja, hamba sahaya. Tapi hari ini mereka akan bertembung. Cara hidup mereka berbeza, tapi status mereka sama. Mereka kedua-dua merdeka. Maka Bilal dalam perang Badar, target dia ialah untuk Umayyah bin Khalaf mesti dihapuskan. Umayyah bin Khalaf ni di antara orang yang penentang tegar lah. Kita katakan penentang tegar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pertembungan di medan Badar, Bilal dia tak cari orang lain, dia duk aim, duk target Umayyah ni, kok mana pun aku nak cari dia, aku nak ajak dia sikit. Dan walaupun akhirnya dia cuba lari, dia cuba elak, ada orang cuba pertahankan, ada orang cuba, akhirnya Umayyah dibunuh oleh Bilal dalam peperangan Badar. Umayyah ini dibunuh dalam peperangan Badar. Dan selepas dari perang Badar, Bilal menyertai semua perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badar, Uhud, sampailah kepada perang Tabuk, perang yang terakhir yang berlaku di antara orang-orang Islam dengan orang-orang Rom sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam banyak perang-perang ni, Bilal dapat satu pengiktirafan, satu penghargaan daripada Nabi ketika peristiwa Fathu Mekah. Ketika Nabi patah balik, membebaskan kota Mekah pada tahun ke-8 dengan sokongan daripada hampir 10,000 tentera yang datang dari Madinah masuk kota Mekah tanpa berlaku pertumpahan darah. Bila Nabi masuk, Nabi sampaikan ucapan apa semua. Nabi sampaikan ucapan, memberikan pengiktirafan, memberikan kemerdekaan kepada semua orang-orang Mekah. Izhabu fa antumut tulaqa, pergilah balik, kamu semua merdeka. Dan tidak ada satu catatan sebut dalam ketika Nabi membebaskan kota Mekah, tak ada satu perkataan yang keluar dari Nabi, hampa semua kena masuk Islam, kalau tidak mampu, tak ada langsung. Semuanya ungkapan-ungkapan yang berbentuk rahmah. Bahkan ketika ada seorang yang duk cuba nak cucuk api, dia kata haza yaumul malhamah, oh hari ini hari kita balas ni, ambil peluang kita. Ada seorang sahabat yang cuba untuk nak main sentimen tu, Nabi terus tegur. Nabi kata haza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang, ini bukan hari untuk balas dendam. Dah sampai lepas Nabi ucapan semua dah, Nabi minta Bilal untuk naik ke atas Kaabah, naik atas bumbung Kaabah bagi mengumandangkan azan. Naik atas bumbung Kaabah dan kumandangkan azan. Dan itulah azan pertama yang dikumandangkan di Makkah Al-Mukarramah oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sebab apa Nabi suruh naik atas? Kerana tempat yang paling tinggi untuk melaungkan kalimah yang tinggi ini.
dan diberikan pengiktirafan ini kepada orang yang dulunya berapa belas tahun sebelum tu di tanah Mekah dia diseksa, dia dihina, dia dianggap tak ada nilai. Hari ini Nabi angkat martabat dia. Nabi suruh dia melaungkan kalimah syahadah, kalimah azan, dan disaksikan dan didengar oleh seluruh penduduk Mekah. Itu satu pengiktirafan yang diberikan oleh baginda Nabi SAW kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadirin mukminin sekalian, tadi saya sebut ada beberapa cerita yang kononnya sandar kepada Bilal, tapi cerita tu tak apa tepat. Pertama, dikatakan suara Bilal tak sedap, tapi hakikat sebenarnya berdasarkan hadis suara Bilal itu lunak dan merdu. Yang kedua, ada juga dakwaan yang kata Bilal yang cipta salat wudu. Kan ada salat sunat wudu, katanya Bilal yang cipta, Bilal yang buat, Nabi tak buat. Tapi bila disemak dalam hadis sahih Muslim, kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berwuduk seperti wuduk aku, Nabi kata, ambil wuduk macam aku ambil, sempurna, lengkap, kemudian berdiri mengerjakan salat 2 rakaat tanpa berbicara antara keduanya, maka diampuni dosanya yang lepas. Salat itu walaupun tidak dinamakan oleh Nabi, tapi salat itu salat wuduk lah, walaupun tidak dinamakan, tapi Nabi kata ambil wuduk, lepas tu salat sunat. Maka tertolaklah dakwaan yang kata Bilal yang mereka-reka salat ni. Tak, Bilal tak reka salat, tapi salat itu tidak dinamakan sebagai salat wuduk oleh Nabi. Maksudnya salat itu salat ditunaikan selepas daripada berwuduk. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bilal ni walaupun dia masuk Islam, dia tak ada dah gelaran hamba, tapi dia tak lupa asal usul dia. Diriwayatkan satu ketika bila dia bersama dengan abang yang bukan abang kandung, abang yang Nabi persaudarakan dia ketika di Madinah, bila dia pergi Minang perempuan gadis untuk dikahwini, Minang perempuan ni, dia tak sembunyi identiti dia. Bahkan dia kata, aku ni Bilal dan aku ni adalah seorang hamba yang berasal dari Habasyah. Maknanya walaupun dia merdeka lama dah, tapi itu tidak menghalang diri dia untuk dia mengiktiraf, kata dia asal daripada seorang hamba. Dia tak lupa diri lah, bahasa mudah dia. Dia tak lupa diri, dan dia seorang yang sentiasa merasakan diri dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila zaman Abu Bakar, Bilal pada peringkat awal berada di Madinah, kemudian dia berhijrah, dia keluar daripada Madinah, dia pergi duduk di Syam. Begitu juga zaman Umar, dia pergi duduk di Syam dan sampailah dia wafat di Syam. Bilal ni wafat di Syam, di Syria. Dan di Syria pun banyak tempat-tempat yang sebahagian kata makamnya Tangni, sebahagian kata banyak, 2-3 tempat. Ada yang mendakwa sekian-sekian lah. Tapi kalau mengikut catatan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, makam Bilal terdapat berdekatan dengan satu lokasi dipanggil sebagai, dulu saya belajar di situ, di satu masjid, satu sekolah sebelah daripada tempat makam ataupun perkuburan Sayyidina Bilal bin Rabah di Syria. Kawasan tu dipanggil, saya pun lupa nama lah, lama lah. Jadi di situ ada menurut sebahagian riwayat, situlah makam kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alayka baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atatahhar at-tahura fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Hadis riwayat dari Al-Bukhari. Kata Nabi, wahai Bilal, khabarkan kepadaku amalan yang paling utama sudah kamu lakukan sejak memeluk Islam.
Apa benda yang hang buat ni, yang bagus-bagus, yang besar-besar ni? Kerana Nabi kata, aku mendengar gerakan kaki di sisiku dalam syurga. Tapak kaki hang, langkah tu. Apa amalan rahsia? Kata Bilal, tidak ada amalan utama yang aku amalkan kecuali aku akan berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan salat dengan wuduk tersebut di samping salat-salat yang diwajibkan ke atasku. Inilah yang kita cerita tadi. Aku buat amalan tu je. Lepas aku wuduk, aku salat. Dan itulah amalan yang aku buat. Tak ada amalan-amalan lain pun. Maknanya amalan-amalan yang berbentuk, yang nampak macam besar-besar lah. Sebab tu kesimpulan dari hadis ni apa? Semua orang, tak kira darjat manusia, kaya ke, miskin ke, apakah, dia ada ruang untuk buat kebaikan dengan kadar kemampuan yang dia boleh. Kebaikan bukan satu jalan, tapi kebaikan itu pelbagai jalan dan lorong. Tinggal lagi nak ataupun tidak. Buatlah apa-apa saja kebaikan, sekalipun kebaikan itu hanya nampak kecil, tapi di sisi Allah ganjarannya cukup besar. Sebab itu kata Nabi SAW, ya, jangan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu memandang rendah benda-benda kebaikan walaupun kecil, sekalipun kamu hanya bermanis muka dengan orang lain. Walaupun manis muka ya, tapi itu kebaikan. Jangan kecilkan kebaikan. Dan kita dapat daripada kisah Bilal. Bilal tak buat amalan-amalan yang memerlukan modal besar kerana dia bukan orang kaya, tapi dia ada satu benda yang dia buat secara konsistennya, iaitulah berwuduk, dia akan salat. Setiap kali dia berwuduk, dia akan salat. Dan itulah amalan konsisten yang akhirnya menatijahkan dia dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin sekalian, ini kisah Bilal yang mungkin kita boleh kongsi sedikit pada malam ini. Dan akhirnya sebagai penutup, akhirnya Bilal bin Rabah juga ada merekodkan beberapa buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan keseluruhan hadis-hadis yang direkodkan oleh Bilal tanpa melihat kepada statusnya ialah 44 buah hadis. Ada sebahagian dimasukkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, sebahagian dimasukkan dalam kitab Musnad Baqi' ibn Makhlad, dan lain-lain kitab. Keseluruhannya ada 44 buah hadis. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sedikit pada malam ini, walaupun tidaklah secara detail, tapi ada pengajaran-pengajaran yang baik yang boleh kita ambil daripada kisah Sayyiduna Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Insya-Allah ada kesempatan, ada ruang kita sambung pula dengan tokoh sahabat yang lain dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.